Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua. Sekali lagi bersama dengan saya Cikgu Abdullah di channel Matematik KSSM tingkatan 5. Okey, so hari ini cikgu nak bincang soalan percubaan SPM daripada 6 negeri yang cikgu dah sorting. Okey. So kelas malam ni ditaja oleh I am future. Okey, soalan pertama yang cikgu nak bincang hari ni soalan daripada negeri Pahang lah, soalan Kuantan dan soalan pekan yang cikgu ada. Okey, kita tengok soalan garis lurus. Okey, hari ni cikgu nak bincang garis lurus sahaja. So nanti cikgu akan share balik video cikgu lah. Okey, kita tengok rajah 3 menunjukkan sebuah trapezium PQRS dilukis pada suatu satah kartis PQRS. Okey, titik O ialah asalan. Ni O ni adalah asalan lah. Okey, garis lurus QR. Dekat sini QR adalah selari dengan paksi Y. Okey, titik S dan titik Q, S dan Q berada pada paksi X. Yang ni paksi X lah. Okey, so kita tengok soalan dia. Cari persamaan garis lurus PQ. So macam mana kita nak cari garis lurus PQ? Okey, first kali pelajar nombor 1 untuk soalan garis lurus, pelajar kena tahu Y sama dengan MX tambah C. Ni penting. Nombor 1 pelajar kena tahu yang ni lah. Okey, M ni apa dia? M ni adalah kecerunan. So kecerunan. Okey, kecerunan pun pelajar kena tahu. Kecerunan M sama dengan Y2 tolak Y1 bahagi dengan X2 tolak X1. Okey, ni yang pertama. Okey, yang kedua pelajar kena tahu kecerunan. Okey, ni yang kedua. Okey, yang ketiga pelajar kena tahu pintasan Y. Okey, pintasan Y ni mana? Yang dekat C tu, ni pintasan Y. Okey, yang keempat pelajar kena tahu pintasan X lah. Okey, pintasan X ni apabila pintasan X ni Y sama dengan 0. Okey, 4 perkara saja pelajar kena tahu untuk tajuk ni. Mudah sangat-sangat. So 4 perkara. Okey, kita tengok soalan dia. Okey, persamaan garis lurus PQ. So dia nak garis lurus PQ. Okey, so persamaan garis lurus kita tahu Y sama dengan MX tambah C. Okey, kalau dia nak PQ, first kali kita kena tahu kecerunan dia lah. Kita kena tahu kecerunan dia. So macam mana kita nak cari kecerunan dekat sini? Mudah je. Koordinat dekat sini pelajar dah tahu. Berapa koordinat dekat sini? So tengok dekat sini. Ni adalah X, yang ni adalah Y. Jadi koordinat dekat sini pelajar dah tahu. 4, 0. Mudah je. Okey, seterusnya pelajar boleh label lah. X1, Y1, X1, Y1, X2, Y2. So kita cari kecerunan. M sama dengan Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Okey, so kita masuk nilai. Y2 dia berapa? 0. Okey, tolak Y1 dia berapa? 6. Bahagi dengan X2 dia berapa? 4. Tolak X1 dia berapa? Negatif 6. So negatif 6. So dekat sini pelajar boleh settlekan lah. So pelajar akan dapat, so cikgu tulis kat ruang kosong So pelajar akan dapat negatif 6 per dengan 4. Okey, tolak 6. So maksudnya tolak jadi tambah lah. So tambah 10. So kita kecilkan. So 2 kali 3, 2 kali 5. So kita dapat
Kecerunan dia negatif 3/5. Okey, boleh faham kecerunan dekat sini, boleh faham pelajar? Boleh follow cikgu Okey, seterusnya kita masuk balik sebab dia nak persamaan persamaan. So kita masuk balik. Y sama dengan mx tambah c. So kecerunan kita dah ada. So y sama dengan negatif 3/5x tambah dengan c. Okey. So sekarang ni kita nak cari nilai c. Okey, seterusnya kita nak cari nilai c. So dekat sini pelajar kena ambil titik yang ada lah. Titik yang ada. So sekarang ni kita nak cari nilai c. Titik yang dah ada ni kita gantikan. Ni x, yang ni y. So x dia negatif 6. Y dia kita ambil kat sini. Ambil satu titik saja, dam. So kita masuk kat sini 6 sama dengan negatif 3/5. X tu negatif 6 tambah dengan C. So dekat sini boleh selesai lah. Negatif 3 darab negatif 6. So dapat apa? 8. 18 per dengan 5, betul? Atas dia darab. Okey, so kat sini tambah C, kat sini 6. So sama macam cikgu ajar awak sebelum ni. So 5 ni bawa pergi sebelah, 5 ni bawa pergi sebelah. So kita akan dapat 5 darab 6 30 lah. 30 sama dengan 18 tambah dengan 5C. Okey, so dekat sini 18 bawa pergi sebelah. So 30 tolak 18 sama dengan 5C. So 30 tolak 18 22. Betul? Sama dengan 5C ni 5 bawa pergi sebelah. So per 5 sama dengan C. Betul tak? Ke salah kat sini? Mana? Okey, sorry. So 12 lah kat sini Okey, thank you. So dekat sini 12. Okey, cikgu betulkan balik. So 12 per 5. Okey, bila dah dapat C, kita masuk balik dalam persamaan dia. Sebab dia nak persamaan garis lurus. So jawapan akhir yang pelajar dapat, Y sama dengan kecerunan dah ada negatif 3/5 X. C dia kita dah ada tadi. C dia berapa? 12/5. So tambah 12/5. Okey, ni adalah persamaan dia lah. So soalan ni dia 4 markah. Okey, biasanya kalau pelajar dah dapat kecerunan, so tak kira lah dekat sini pelajar akan dapat 1 markah lah, ataupun dekat sini. Okey, so pemeriksa akan tengok lah. Okey, dan seterusnya bila pelajar selesaikan, pelajar dapat nilai C ni 1 markah lagi. So 2 markah. Dan persamaan ni 1 markah, 3 markah. Okey, so lagi 1 markah dia datang daripada pintasan X. So untuk B tadi kita dah bincang kalau pintasan X, Y dia sama dengan 0. So pelajar mesti tulis 0 sama dengan negatif 3/5X tambah 12/5. So sebenarnya soalan ni 5 markah sebenarnya ni. Okey, bila kita tulis persamaan, kita akan dapat 1 markah. Tapi kat sini dia bagi 1 markah saja So kita selesaikan lah. So negatif 3/5X ni kita bawa pergi sebelah lah. So 3/5X sama dengan 12/5. Yang ni selesai seperti biasa lah. Okey, kita tinggalkan 3X. So 5 darab 12 60. 60 bahagi dengan 5. 60 bagi 5 apa? 12. Betul? Okey, jadi 3 bawa pergi sebelah, 12/3. So X sama dengan 4. Okey, so dekat sini dia tanya pintasan X. Jadi bila dia tanya pintasan X, pelajar kena tulis balik jawapan dia
pintasan X sama dengan 4. Biasakan menulislah. So markah dia datang daripada mana? Biasanya kalau pelajar dah ganti kosong ni, dekat sini satu markah. So dekat sini dah satu markah. Okey, boleh. Untuk soalan ni boleh. Soalan Pahang ni. Mudah je Okey, kita pergi kepada soalan Kuala Lumpur. Ni soalan percubaan Kuala Lumpur lah. Okey. Rajah 4 menunjukkan garis lurus PQ dan R pada satu satah kartis. Okey, cari persamaan garis lurus. So dekat sini dia nak cari persamaan garis lurus yang selari dengan PQ, dan melalui titik R. So yang lalu titik R lah. Maksudnya dia nak lagi satu garis yang selari macam ni. Okey, so cari persamaan garis lurus yang selari dengan PQ. Okey, yang melalui titik R. So dia nak cari garis selari macam ni. Okey, tadi step yang pertama pelajar kena tahu tadi. Y sama dengan MX tambah C. So first kali mesti kena tahu kecerunan. Okey, so bila dia nak garis selari macam ni, okey, so kita tahu bila selari kecerunan dia adalah sama. So bila kecerunan dia sama, so kita boleh carilah koordinat dekat sini. Berapa koordinat dekat sini? Kecerunan dia 0, 06, betul? Okey, so pelajar kena cari kecerunan dekat sini. So M sama dengan kecerunan Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Okey, so kita labelkan dia. X1 Y1, X2 Y2. So Y2 dia berapa? 6. So 6 tolak Y1 dia 18. Okey, per dengan X2 dia 0 tolak X1 dia tolak 6. Okey, so dekat sini 6 tolak 18. So kita dapat tolak 12, betul? Okey, tolak-tolak jadi tambah. So per 6 negatif 12 bahagi 6. So kita dapat negatif 2. So kecerunan dekat sini M ni kita dah dapat dah negatif 2. So kita tulis balik persamaan dia. So untuk jawapan A ni cikgu salin dekat sebelah ni lah, senang Y sama dengan, so kecerunan dah ada negatif 2X tambah C. So bila kita dah dapat M, ni step yang pertama ni dah dapat M, kita kena cari C lah. So macam mana kita nak cari C? Untuk persamaan garis lurus yang melalui titik R. So kita dah ada titik R. So kena ambil titik kat sini. So kat sini X, kat sini Y sorry. Okey, so X Y dia 8. So X dia 6. Negatif 2 darab dengan 6. Tambah dengan C. So negatif 2 darab 6 kita dapat negatif 12. So kat sini 8 tambah C. So C sama dengan 12 bawa pergi sebelah. So 8 tambah 12 kita dapat 20. Okey, so bila dah settle, dah dapat C, masuk balik dalam persamaan asal. So jawapan dia Y sama dengan negatif 2X tambah 20. Okey, so pelajar tengok dekat sini markah dia 5 Biasanya 5 lah. So bila kita dah dapat kecerunan dekat sini, satu markah kecerunan So bila dapat C ni satu markah dan persamaan dia satu markah. So 3 markah dekat situ. Okey, 2 markah datang daripada B lah. Okey. Diberi S ialah titik tengah garis lurus PR. So kita ada satu garis lurus dekat sini. So cikgu contoh sikit. Garis lurus PR. Okey. So dia kata S tu adalah titik tengah. So S ni adalah titik tengah. Okey, cari koordinat titik S.
koordinat titik S. Okey, macam mana kita nak cari koordinat titik S? So, dekat sini diberi S ialah titik tengah. Okey, bila sebut saja titik tengah garis lurus, kita boleh rujuk formula yang diberilah. Okey, ni contoh formula yang diberi So, bila nak cari titik tengah ni, formula dia dah ada dah dekat sini. Ni dah ada formula dia. Okey, formula kecerunan pun dah ada, formula pintasan semua dah ada dah. Okey, so kita guna formula lah. So, titik tengah S sama dengan X1 tambah X2 bahagi 2. Y1 tambah Y2 bahagi dengan 2. So, ni bracket lah. So macam mana kita nak cari? Kena tahu koordinat lah. So, koordinat tadi kat sini tadi, koordinat dia 0, 06. So, koordinat kat sini 68. So, label lah X1, Y1, X2, Y2. So, kita masukkan balik X1 dia berapa? 0. Tambah X2 dia berapa? 6. Bahagi dengan 2. Y1 dia 6. Tambah dengan Y2 dia 8. Bahagi dengan 2. So, kat sini pelajar boleh selesaikan lah. So, pelajar akan dapat koordinat. So, 6 bahagi 2 dapat 3. So, 6 tambah 8, 14 bahagi 2 dapat 7. So, ni adalah koordinat titik S. So, 2 markah lah. Biasanya dia datang daripada mana markah dia? Bila ada formula, pelajar masuk saja nilai 1 markah dan jawapan akhir dia 1 markah lah. Okey, bila kita dah dapat jawapan pelajar kena tengok logik tak titik dia di 3, 7. So, kita tahu koordinat dekat sini 6. Koordinat dekat sini ni X ni Y kan. So, kat sini 8. So, logik lah kat sini 7. Okey, so koordinat X ni dekat sini 6. So, separuh dia mesti 3. So, logik lah 3, 3, 7. So, ni jawapan dia. Boleh belajar setakat ni? Hello? Boleh Okey, so kita sambung soalan negeri 9. Okey, ni pattern soalan garis lurus lah. Okey, rajah 5 menunjukkan garis lurus UV. Okey, dan garis lurus PQR. Okey, dilukis pada satu satah kartis. UV selari dengan PQR. UV selari PQR. So, biasanya bila selari, kita buat anak panah macam ni lah. Okey, bila kita tahu dia selari, kita kena tahulah bila selari kecerunan dia adalah sama. So, bila kecerunan dia sama, bila kecerunan dia sama, mudahlah. Diberi persamaan garis lurus UV. UV ni dia dah bagi persamaan garis lurus dia. Y sama dengan 2X tambah 5. So, yang ni dia datang daripada mana? Dia datang daripada Y sama dengan MX tambah C. So, automatik kita tahu 2 ni adalah kecerunan dia lah. Kecerunan dia. So, kecerunan garis lurus yang ni kita dah tahu kecerunan dia 2. So, yang ni pun sama juga kecerunan dia 2. Okey. So, kita tengok soalan. Pintasan X bagi garis lurus UV. So, garis lurus UV ni kita dah ada persamaan dia. Okey, bila pintasan X, so persamaan garis lurus dia dah ada. Y sama dengan 2X tambah 5. So, bila nak cari pintasan X, Y dia mesti sama dengan 0 lah. Ni automatik. Pelajar kena tahu Y dia sama dengan 0. So, kita masuk 0. 2X tambah 5. So, pelajar boleh selesaikan dia lah. So, 2X buat pergi sebelah, negatif 2X sama dengan 5. So, X sama dengan negatif 5/2. So, ni adalah
pintasan X. Okey, markah dia datang daripada mana? So bila kita masuk Y sama dengan kosong, kat sini satu markah dan dekat sini satu markah, dua markah lah. Okey, seterusnya kita nak cari apa ni? Okey, persamaan garis lurus PQR. So kita nak cari persamaan garis lurus PQR. So kita dah tahu kecerunan dia, kita dah ada. Okey, so cikgu kira dekat sini lah, kat atas Okey, so, untuk B. Okey, Y sama dengan MX tambah C. So Y sama dengan kecerunan kita dah ada 2X tambah C. So nak cari persamaan garis lurus kena ada titik lah. So kita ambil titik yang dia beri kat kita kat sini. So X yang ni Y. So Y dia 0 sama dengan 2X dia 4. Okey, tambah C. So automatik pelajar akan dapat C sama dengan negatif 8. Okey, so C dah dapat, kita masuk balik dalam persamaan. Okey, so kita masuk dalam persamaan asal. Y sama dengan M. So 2X tambah ataupun tolak terus tolak 8. Okey, so markah dia datang daripada mana pelajar? Pertama sekali, bila kita cari kecerunan ataupun bila kecerunan dah ada, so dia akan bagi nilai C ni lah satu markah. So jawapan akhir satu markah. So dekat sini pelajar akan dapat 2 markah. Tadi 3 markah, yang ni 2 markah. So boleh pelajar setakat ni? Boleh? Okey, so kita sambung soalan Johor. Soalan pattern sama je pelajar, garis lurus. Okey, nombor 1 kena tahu dapat soalan garis lurus. Cikgu bagi tahu Y sama dengan MX tambah C. So M ni kecerunan. Kecerunan dia Y2 tolak Y1, X2 tolak X1. Mudah je. Bila dah tahu macam ni, ini yang kedua, dah tahu macam ni, baru kita tengok soalan Okey. So dalam rajah 4, garis lurus PO. So ni PO selari dengan garis lurus RS. So bila dia selari pelajar tengok kat sini dia dah bagi dah nak panah dia siap-siap selari. Bila selari kita tahu kecerunan dia adalah sama. Okey. Garis lurus RS. Okey, persamaan garis lurus PO. So dia dah bagi persamaan garis lurus dia dekat sini. Okey, persamaan garis lurus dia kita dapat 2Y sama dengan negatif X. So kita jadikan dia persamaan lah. Okey, Y sama dengan 2 bawa pergi sebelah. Okey, so akan dapat negatif 1/2X. So macam ni lah, ni persamaan dia. Okey, so kita tahu persamaan ni datang daripada mana? Datang daripada Y sama dengan MX tambah C. So M dia berapa? M kecerunan dia kita dah ada. Kecerunan dia negatif 1/2. Okey, so dah tahu kecerunan. C dia tak ada, C dia kosong lah, sebab dia memotong pada kosong dekat situ. Okey, seterusnya kita nak cari persamaan garis lurus RS. So kita dah tahu kecerunan dekat sini negatif 1/2. So kecerunan dekat sini pun sama juga, negatif 1/2. Okey, bila nak cari persamaan garis lurus, okey, Y sama dengan MX tambah C. Pelajar jawab di ruang jawapan So yang ni cikgu nak tunjuk pelajar clear dekat sini je. Okey, so kecerunan dah ada. Okey, kecerunan dia Y sama dengan negatif 1/2X tambah C. So kena cari C. Lepas cari M, cari C. Okey, C dia macam mana nak cari? So untuk garis lurus dekat sini dia dah bagi titik, satu titik. So ni titik dia. So X, Y. So Y dia kita masuk 3 sama dengan negatif 1/2. X dia adalah 6.
tambah dengan C. So dekat sini pelajar selesaikan teruslah. So negatif 1 darab 6, negatif 6 bahagi 2, so kita dapat negatif 3. Negatif 3, so 3 kat sini tambah C. So negatif 3 buat pergi sebelah jadi tambah, so C dia dapat 6. Okey, dia nak persamaan garis lurus. So bila persamaan garis lurus, kita salin baliklah. So A sama dengan Y sama dengan kecerunan dia negatif 1/2 X tambah 6. Boleh pelajar kat sini? Boleh? Boleh. Okey, boleh tanya, ya. Okey, so kecerunan dia sekejap. Okey, so macam mana kita dapat kecerunan? Dekat sini negatif 1/2. So kecerunan kita tahu kecerunan PS sama dengan kecerunan PO. Okey. So dekat sini persamaan garis lurus PO dia dah bagi 2Y sama dengan negatif X. So kita jadikan dia persamaan sebab kita nak Y sama dengan MX tambah C. Kita nak ni adalah persamaan garis lurus. So tinggalkan Y sama dengan 2 bawa pergi sebelah, pelajar akan dapat negatif X/2 kat situ. So negatif X/2 ni adalah negatif 1/2X. Okey, jadi kecerunan dia kita dah dapat. Kecerunan dia kat sini. Kan dia datang daripada Y sama dengan MX tambah C. Boleh? Kat sini boleh? Boleh So kita jadikan dia persamaan. So bila jadi persamaan Y sama dengan, so baru kita dapat kecerunan dia lah. Okey. Boleh Okey, so markah dia dekat sini 5 kita tahu persamaan garis lurus ni. Okey, first kali dia nak markah dia kecerunan lah. So bila pelajar ada persamaan macam ni pelajar, so kecerunan dah ada, so 1 markah. Nak cari nilai C dah 1 markah, so dah 2 markah kat sini. So persamaan dia dah jadi 1 markah, so 3 markah. Tak ada masalah untuk soalan garis lurus Okey, kalau pelajar yang lemah matematik pun, okey, first kali bila dapat soalan garis lurus, nombor 1 cari kecerunan. Masuk formula cari kecerunan. Okey, tak kira soalan tu nak tanya apa pun, mesti cari kecerunan dulu. So dia akan dapat markah kecerunan lah. Okey. Okey, cari pintasan X bagi garis lurus RS. So RS tadi kita dah ada persamaan dia. Persamaan dah ada, so kita cari pintasan X. Kita tahu bila pintasan X, Y sama dengan 0. So dekat situ kita masuklah. Okey, 0 sama dengan 1/2 X tambah 6. So bila masuk persamaan kat sini, pelajar dah dapat 1 markah Dan jawapan akhir dia, so 1/2 X ni buat pergi sebelah, so negatif 1/2 X lah. Okey, sama dengan 6. So 2 darab 6, so kita akan dapat yang tinggal negatif X sama dengan 2 darab 6, 12 lah. So negatif buat pergi sebelah, so X sama dengan negatif 12. So kat sini 1 markah. Okey. So apa maksud pintasan X? Pintasan X ni garis yang memotong pada paksi X. Okey. Okey, patut tak dapat jawapan. So kat sini sebenarnya negatif 12 ni. Persamaan ni kita ambil pada atas negatif 12. Negatif 12 pula. Negatif 1/2. So buat datang sini dia jadi positif lah. Okey, so dia jadi positif. So okey, X sama dengan 12. Maksudnya garis yang memotong pada paksi X tu adalah 12. So kat sini 12 Kat sini 12. Okey. So settle untuk soalan negeri mana ni? Sekejap, negeri Johor Okey, kita pergi seterusnya. Okey, ni soalan negeri Perak percubaan SPM 2021 lah.
Okey, soalan dia pattern dia sama pelajar Nombor 1 persamaan garis lurus MX tambah C. Nombor 2 cari kecerunan M sama dengan Y2 tolak Y1 X2 tolak X1. Cikgu ulang benda yang sama je. Okey so kita tengok. Rajah 5 menunjukkan garis lurus RS. Okey, kita ada ST dan kita ada UOV. UOV dilukis pada satu satah kartis. Okey, garis lurus ST selari dengan paksi Y. Ni ni ST ni selari dengan paksi Y lah. Okey, dan garis lurus RS selari dengan garis lurus UV. So bila dia selari, okey, bila dia selari kita buat anak panah macam ni lah. Okey, kadang tu soalan dah siap anak panah. Okey, dan dia tak nyatakan dia selari pun. Dia tunjuk melalui anak panah. So kalau tak ada anak panah kita buatlah. Okey, bila kita tahu dia selari, kita tahu kecerunan dia sama. Okey, nombor 1 kita cari kecerunan kan? Betul pelajar? So boleh tak cari kecerunan dekat sini? Tak boleh. RS tak boleh, tapi kecerunan UOV ni boleh. Sebab kita dah ada satu titik kat sini, kita dah ada satu titik kat sini. So titik kat sini kosong, kosong. So first kali kita cari kecerunan. So M sama dengan Y2 tolak Y1 X2 tolak X1. Okey, so kita label lah X1, Y1, X2, Y2. So cikgu besarkan sikit. Okey. So kita masuklah Y2 dia berapa? 0 tolak Y1 dia 3. Okey, per dengan X2 dia 0 tolak. So ni negatif 2. So negatif 2. So negatif positif lah. Jadi kita akan dapat negatif 3 per 2. Ni adalah kecerunan dia. So bila kita dah dapat kecerunan ni pelajar, kita dah ada markah dekat sini. Walaupun soalan tu kita tak tahu pun soalan tu macam mana pun. So kita dah dapat kecerunan ni, dah dapat satu markah lah. Okey, seterusnya kita cari persamaan garis lurus RS. So kecerunan dia kita dah tahu. So persamaan garis lurus yang nombor 1 ni lah. Y sama dengan MX tambah C. So M dia dah ada. Negatif 3 per 2X tambah C. Okey, persamaan garis lurus RS. So kena cari C dulu. So dalam RS ni ada tak titik dia bagi? Ada. So kita ambil titik kat sini. Ni X, ni Y. Masuk je. Okey, so kita masukkan Y dia berapa? 4. Okey, sama dengan negatif 3 per 2. X dia berapa? Negatif 8. Okey, tambah C. So yang ni dekat sini pelajar selesai teruslah. Kalau kaedah matematik ni negatif 3 darab negatif 8. So kita dapat 24. 24 bahagi 2 kita dapat 12. Betul Okey, so kat sini 4 tambah C. So 12 bawa pergi 11. So 4 tolak 12. So kita akan dapat negatif 8 sama dengan C Okey, jadi persamaan garis lurus dia kita salin balik yang asal ni. Okey, so Y sama dengan negatif 3 per 2X. C dia tolak 8. Okey, so markah dia datang daripada mana pelajar? Tadi cikgu dah cerita kecerunan ni satu markah. So kecerunan ni ambil daripada sini, ataupun kalau pemeriksa nampak kat sini, so dia akan bagi kat sini lah. Okey, kecerunan satu markah, C satu markah, persamaan dia satu markah. So 3 markah. Okey, seterusnya cari pintasan X bagi garis lurus ST. Okey, apa maksud pintasan X? Pintasan X ni garis yang memotong pada paksi X lah. Okey, ST. So macam mana kita nak cari pintasan X dekat sini? Pelajar ada idea tak?
Okey, so kita guna persamaan RS tadilah. Okey, so persamaan RS tadi. So untuk B So yang kita dapat Y sama dengan negatif 3/2X tolak 8. Okey, so pintasan X, Y sama dengan kosong. So kat sini kosong lah. Okey, bila pelajar tulis macam ni saja Okey, so 1 markah lah. Okey, dan jawapan akhir dia 1 markah. Negatif 3/2 bawa pergi sebelah. So 3/2 X sama dengan negatif 8. So 2 darab negatif, yang tinggal 3X 2 darab negatif 8, so negatif 16. So X sama dengan negatif 16/3. Boleh kecil lagi tak? Tak boleh Okey, so kat sini 1 markah. Boleh pelajar setakat ni? Boleh follow cikgu tak untuk garis lurus ni? Ada soalan nak tanya? Boleh tanya. So kalau tak ada soalan, kita sambung lagi soalan yang seterusnya. Soalan yang terakhir, soalan Terengganu lah. Soalan Terengganu. Okey, dapat saja soalan garis lurus. Sama macam cikgu bagi tahu tadi, nombor 1 persamaan garis lurus lah. MX tambah C. Yang kedua, kita cari kecerunan dia. M sama dengan Y2 tolak Y1, X2 tolak X1. Okey, ni yang ni kena tahulah. Okey, yang ketiga pintasan Y. Pintasan Y ni adalah C itulah. Okey, dan yang keempat pintasan X lah. Pintasan X apabila Y sama dengan kosong. Okey, dah ada 4 step ni, barulah kita baca soalan kan. Rajah 3 di bawah menunjukkan garis lurus PQ. So kita tengok PQ dan garis lurus RS. RS dilukis pada satu satah kartis. PQ adalah selari dengan RS. So kita tahu PQ ni selari dengan RS. So kita buat anak panah lah menunjukkan dia selari. Okey, selari dengan RS, dan jarak RS ialah 5 unit. So RS ni jarak dia 5. Okey, so kita tengok soalan. Nyatakan koordinat S dan seterusnya cari persamaan garis lurus PQ. Okey, dia nak koordinat S. Okey, koordinat S ni senang koordinat S kat sini. So dekat sini pelajar dia dah tahu. Kita dah tahu kat sini 5. So automatik kat sini, yang sebelah sini 4, betul Y. So teorem Pythagoras lah kat sini 3, 4, 5. So berapa koordinat S ni? 30. Okey. So untuk koordinat S, koordinat S 3, 30. Okey, pelajar kena tunjuk pelajar kena tunjuk teorem Pythagoras sebab markah dia 5 ni. Markah dia 5, so pelajar kena tunjuk. Walaupun pelajar mahir 3, 4, 5 pelajar mahir, so pelajar kena tunjuk juga macam mana dapat 3 kat sini So macam mana dapat 3, macam mana dapat S tu. 5 kuasa 2 tolak dengan 4 kuasa 2. So S ni kuasa 2 lah kat sini So kuasa 2 bawa pergi sebelah, punca 25 tolak dengan 16. So kita dapat 9. So punca 9, so kita dapat 3. So kena tunjuk pengiraan ni untuk dapat 2 markah Jawapan kat sini 1 markah. Biasanya kaedah ni 1 markah lah. So 2 markah. Okey, so kita ada lagi 3 markah. 3 markah ni persamaan garis lurus PQ. Okey, persamaan garis lurus nombor 1 kena tahu. Pelajar nombor 1 kena tahu apa persamaan garis lurus ni? Kecerunan, betul? Hello. Pelajar dengan cikgu, betul kecerunan. So nak cari kecerunan PQ tak boleh, kena cari kecerunan dekat sini. So koordinat dekat sini pelajar dah tahu 30. So koordinat dekat sini dah tahu. So X1, Y1,
X2 Y2. So kita cari kecerunan dia. Y2 tolak Y1, X2 tolak X1. So Y2 dia berapa? 0. Tolak Y1 dia 4. Per dengan X2 dia berapa? 3. Tolak X1 dia 0. So dekat sini pelajar akan dapat negatif 4/3. So dah dapat kecerunan, dah dapat dah satu markah. Okey, seterusnya lepas dapat kecerunan, kita masuk balik. Okey, cikgu tulis persamaan garis lurus. So cikgu andaikan ni A lah, senang. Ni A lah, senang. Okey, yang ni B Okey, B. So B ni Y sama dengan MX tambah C. Persamaan garis lurus. So kecerunan dah ada. Negatif 4/3 X tambah C. So untuk persamaan garis lurus kat sini, kita nak cari nilai C. Kita dah ada satu titik kat situ. Dia dah bagi dah titik dia 52 tu. Titik kat sini. So kat sini X, kat sini Y. So Y dia 2. Negatif 4/3 X dia berapa tadi? X dia 5. So dekat sini 5 lah. 5 tambah C. Okey, kat sini negatif 4 darab 5. Negatif 20/3. So kat sini 2. Kat sini tambah C kan. So yang ni pelajar, ada pelajar terror, yang ni buat pergi sebelah jadi positif terus, senang. Tak pun kalau cikgu akan ajar macam ni lah. 3 darab 2, so 6. Tolak 20, bawa pergi sebelah, tambah 20 sama dengan 3C lah. So kat sini 26 bahagi dengan 3. So dapat C. Boleh kecilkan tak pelajar? Boleh kecilkan tak? Okay, so bila tak boleh, so kita ambil jawapan dia C tu 26/3. Jadi masuk balik dalam persamaan garis lurus yang asal tu. So Y sama dengan negatif 4/3 X tambah 26/3. Okey, so settle untuk soalan ni. So markah dia datang daripada mana? Nombor 1 datang daripada kecerunan. Sama ada pelajar kira kecerunan dekat atas ni ke? Okey, pelajar tulis kecerunan dekat bawah ni ke? Ni kecerunan ni 1 markah. Okey, untuk C 1 markah. Dan persamaan garis lurus 1 markah. So 3 markah dekat situ. Okey. So habis soalan kita. Ada 6 soalan negeri-negeri. Mudah tak pelajar? Mudah tak? Mudah kan? Boleh jawab kan? Boleh. Setakat ni yang cikgu tanda lah anak murid cikgu ni. Aduh, haru rasa ni. Haru betul. Anak murid cikgu pun sama juga persamaan garis lurus. Padahal soalan faham ni antara soalan yang paling mudah lah. Kita nak compare dengan negeri lain. Cuma kecerunan dia tu, bila dapat kecerunan dia negatif 3/5. Yang ni je selesaikan sikit. Jadi bila persamaan dia jadi macam ni, okey, nak cari pintasan senang. Soalan faham paling senang. Nak compare dengan soalan negeri lain lah. Kalau negeri lain macam ni, nak cari koordinat, boleh tahan juga soalan dia ni. Soalan arah sederhana ni. Okey, so rasanya itu saja daripada cikgu untuk hari ni. Ada soalan nak tanya cikgu? Okey, boleh like, boleh komen dan boleh subscribe di channel cikgu. Terima kasih semua. Assalamualaikum.